22 pengusaha Thailand di negara ini mengambil bahagian dalam bazar anjuran pihak kedutaan Thailand yang berlangsung di pusat membeli belah One City. Bazar selama 3 hari itu dihasrat dapat meningkatkan hubungan penduduk dan rakyat negara Brunei Darussalam dengan Thailand. Bazar diadakan dengan mengamalkan norma baharu semasa pandemik dengan mengambil pendekatan penjarakan sosial dan mematuhi garis panduan yang disarankan Kementerian Kesihatan. Program YDC Light Ons merupakan platform bagi para belia, khususnya lepasan pelatih Pusat Pembangunan Belia PPB yang berkeinginan untuk menceburi bidang keusahawanan untuk mendapat bantuan grant yang disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bagi memulakan perniagaan. Program selama 2 bulan dikendalikan oleh PPB dan diselaraskan sendiri oleh 2 tenaga pengajar keusahawanan di pusat tersebut. Program juga disokong oleh syarikat Mavens Hive, Livewire dan Day yang sama-sama berkongsi ilmu dan menjadi tenaga pengajar jemputan bagi memastikan para peserta mendapat pengetahuan yang lengkap dalam bidang keusahawanan. Program antara lain bertujuan untuk memberi peluang kepada para peserta untuk menyahut seruan kerajaan dalam menjadikan bidang keusahawanan sebagai mata pencarian, melatih minda para peserta untuk menjadi kreatif, inovasi dan kompetitif dalam apa jua cabaran dalam mengendalikan keusahawanan. Pusat Pembangunan Masyarakat Kampung Bolkiah baru-baru ini mengadakan hari terbuka bersempena pembukaan pusat berkenaan. Pusat yang merupakan projek di bawah inisiatif Ristaan Abadi Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dengan kerjasama projek Big BWN ini dihasrat dapat dijadikan platform bagi menggalakkan para penduduk kampung berkenaan dan sekitarnya membina dan memperkembangkan sosioekonomi penduduk dengan pelbagai cara. 20 ahli wanita dari Kelab Wanita Bolkiah berpeluang mempamerkan hasil tenunan, kraf tangan dan pelbagai jualan makanan dan minuman berkonsepkan tradisional dan moden. Pusat tersebut juga dihasrat menjadi tempat untuk penduduk kampung menjalani latihan kemahiran keusahawanan, pendidikan teknikal, vokasional dan adat budaya. Ikan dijual serendah RM1 1 kilogram. Harga murah tersebut menjadi tarikan pengunjung ke mini karnival perikanan yang diadakan di Pasar Neka Pekan Muara minggu lalu. Mini karnival perikanan merupakan salah satu usaha Jabatan Perikanan untuk menggalakkan penglibatan para pengusaha perikanan tempatan dalam membantu mengetengahkan dan memasarkan kepada orang ramai. Diadakan selama 3 hari, mini karnival tersebut mendapat sambutan daripada orang ramai untuk mendapatkan hasil laut yang segar termasuk pelbagai makanan laut. Pelbagai pakej pelancongan tempatan yang menarik ditawarkan oleh Darussalam Holdings Sendirian Berhad Travel and Tours tahun ini. Di daerah Temburong sahaja, pelbagai tempat menarik boleh diterukai. Tempat yang menjadi tumpuan destinasi ialah Rumah Panjang Kampung Sibut. Majlis Perundingan Kampung Sibut pernah mendapat pingat gangsa dalam program Anugerah Kampung Cemerlang pada tahun 2010-2011 dan telah melaksanakan 4 projek perekonomian iaitu pertanian, inap desa Lubuk Mas, Taman Rekreasi Tasik Buloh Air Merah dan kraf tangan. Hasil-hasil produk Majlis Perundingan Kampung Amo, Majlis Perundingan Kampung Batu Apoi dan Majlis Perundingan Kampung Menengah antara yang mendapat perhatian. Dengan adanya pelbagai tawaran, rakyat dapat mengenali negara sendiri selain mengenali kegiatan perekonomian masyarakat di daerah Temburong. Urusan harian kini semakin mudah dengan adanya teknologi digital. Ini termasuk pembayaran bil, pesanan makanan, membeli barang dan keperluan lain. Semuanya hanya di hujung jari tanpa perlu keluar berurusan.
Pocket.com.bn, salah satu aplikasi yang diperkenalkan bagi memudahkan orang ramai membuat urusan pembayaran tanpa tunai. Diperkenalkan oleh syarikat 3G Media, aplikasi Pocket ini boleh memuatkan pelbagai kad bank dan pengguna hanya perlu mengimbas kod QR di kedai-kedai yang menyediakan aplikasi berkenaan. Well, Pocket is a cashless payment app, and you can download Pocket from the Apple App Store or Google Play Store. And how you use it is you start by registering your mobile number and add in your credit or debit card details. After those steps, the last step will be to set your 4-digit PIN code, which will be used to authenticate any payment transaction that you make. Dilancarkan pada penghujung tahun lalu, Pocket kini mempunyai hampir 5,000 pengguna dan 51 buah syarikat telah mendaftar aplikasi berkenaan. Menurut Lim Wan Ting, Eksekutif Pemasaran 3G Media, tiada bayaran dikenakan untuk memuat turun aplikasi dan banyak memberi manfaat kepada para pengguna dan peniaga. Well, for our users, the benefits is that they can add up to 3 cards in the app. We accept all Visa and MasterCards from all banks. And also another is that you don't have to transfer or top up funds into the app to start using it. For our merchants, we have a separate Pocket Merchant app where they are able to track their daily transactions. All fund settlements are done within the next working business day. Lim Wan Ting seterusnya berharap dengan adanya aplikasi-aplikasi yang diwujudkan oleh syarikatnya akan dapat mengubah gaya hidup masyarakat di negara ini dalam memudahkan lagi menjalani kehidupan seharian. Media is a tech solutions company and we work every day to find business solutions for the current market. As for Pocket, our vision is to actually turn it into a lifestyle app and make it a one-stop place for our users to access their daily needs. Ciri-ciri yang terdapat dalam Pocket termasuk Deals and Eats. Selain Pocket, 3G Media juga memperkenalkan produk lain seperti My Bill Payment bagi top-up kredit dan elektrik secara dalam talian. The other features, example, we have Deals sama Eats. So My Bill Payment, kami ada balik kredit top up sama balik karanja. So basically the Pocket is different from the other apps because ini untuk lifestyle punya app lah. Kira kami fokus for Brunei saja. Cuti persekolahan akan bermula minggu depan. Mungkin ramai yang belum terfikir ke mana untuk membawa anak-anak semasa cuti sekolah. Hotel Al-Afiyah menawarkan pakej bersiar menaiki bot menyusuri keindahan Sungai Brunei. Perkhidmatan ini merupakan salah satu inisiatif bagi mempelbagaikan perkhidmatan yang berkaitan dengan industri pelancongan dan perhotelan di negara ini sekaligus meningkatkan industri pelancongan domestik. Sebelum penularan COVID-19, masa ni pelancongan memang turut terkesan dari wabak dari COVID-19 ini, menjelaskan ekonomi industri hotel. Jadi salah satu inisiatif untuk menarik orang tempatan Brunei, Hotel Al-Afiyah memperkenalkan bot Al-Afiyah menyusuri keindahan Sungai Brunei. Ini bukan saja membagi manfaat kepada kami tapi orang-orang tempatan kita ni juga lah, dan untuk mengenali tempat-tempat sejarah Brunei melalui Sungai Brunei ini. Menurut Awang Muhammad Aziz, perkhidmatan bot mereka menawarkan pelbagai pakej dengan harga yang berpatutan. Meskipun baru beroperasi, pakej mereka kini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Al-Afiyah JT ada menyediakan beberapa pakej lah. Yang paling utamanya yang 2 ke 3 jam cruise untuk dewasa RM15 dan kanak-kanak RM7. And then kami ada satu lagi family cruise atau private tour yang kami arrange untuk kumpulan lah ataupun keluarga yang akan mengambil bot itu untuk persendirian durang dalam masa 3 jam. Dan satu lagi kami ada river shuttle, itu khasnya RM2 saja harganya, tapi kami membawa orang mengantar ke dermaga jetty saja di waterfront. Sambutannya buat masa ni alhamdulillah jualah. Orang kita ni banyak berminat untuk naiki bot dan kami untuk mengetahui tempat-tempat sejarah Brunei juga.
Hotel Al-Afiah berhasrat untuk menambah lagi bot-bot bagi memuatkan lagi ramai penumpang dan terus meningkatkan tawaran perkhidmatan yang menarik. Perkhidmatan yang diperkenalkan ini juga dihasrat dapat meningkatkan lagi aktiviti-aktiviti perekonomian dan perniagaan di negara ini di samping mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Industri pelancongan di negara ini mungkin akan mengambil masa yang agak panjang untuk pulih lah. Tapi jadi Hotel Afiah bermasa ini masih membincangkan pelbagai usaha untuk menarik pelanggan-pelanggan, terutamanya tempatan orang Brunei sekali lah. Kami ada menawarkan pakej penginapan termasuk breakfast yang agak murah lah, termasuk 13% makan tengah hari di Al-Afiah Cafe dan 20% diskaun untuk boat cruise dan mengambil yang siapa saja mengambil pakej hotel kami lah untuk bilik. Alhamdulillah, pakej yang ditawarkan oleh Al-Afiah Hotel adalah kita ni pakej yang berpatutan yang boleh kita ni menarik pelancong sama ada yang dalam negeri ataupun luar negeri, khususnya yang kita ni orang kita ni sendirilah yang belum mengetahui tempat-tempat yang belum pernah yang kita ni datangi, sepertinya di kawasan Istana Nurul Iman, Jong Batu dan Makam Dilubak. Baik, bagus. Ianya berbaloi dengan harga yang ditawarkan itu dan dapat melihat keindahan-keindahan negara Brunei Darussalam seperti di Jong Batu, Taman Eko, di Istana Nurul Iman dan dapat melihat melalui secara sungai, jembatan Ripas. Di samping itu ini dapat meningkatkan silaturahim antara kekeluargaan